Selamat sejahtera semua. Pada hari ini, kami dari kumpulan ketiga akan membentangkan tentang syarikat yang kami tubuhkan. Sebelum memulakan pembentangan hari ini, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Saya, Krishnawani Ana Perumpamanagaran sebagai ketua kumpulan dan ahli kumpulan saya, Kang Wei Kit, Syed Mazlan bin Syed Rashid, Yoh Tek Hwai, Irdina Nur Safia binti Rosli, dan Muhammad Amiruddin bin Mustafa. Nama yang kami pilih untuk syarikat kami adalah Crunchy Crunch Chocolate Sendirian Berhad. Sebab kami pilih syarikat pembuatan coklat adalah untuk menyediakan coklat dari pelbagai jenis yang dapat memuaskan para pembeli kami dengan rasa yang sedap dan perkhidmatan yang berkualiti. Berikut adalah logo syarikat Crunchy Crunch Chocolates. Lokasi yang kami pilih untuk menjual dan mengedarkan coklat kami adalah Butterworth, Penang. Hal ini kerana Penang merupakan salah satu negeri yang mempunyai kawasan perindustrian yang banyak serta mempunyai pelanggan dengan perkhidmatan yang agak banyak, yang mana akan dapat menguntungkan syarikat Crunchy Crunch Chocolates. Hai, saya Yoh Tek Hwai, matrix number 279289. Kepada produk syarikat kami jual adalah semua jenis coklat lah. Contoh Dairy Milk 5 Star, Kinder Bueno, Hershey Kisses, M&M, Nips, Cat dan lain-lain. Dan pelanggan kami adalah terbuka kepada semua kumpulan umur, tapi fokus on kanak-kanak dan remaja muda. Tentang cetak organisasi kami, pengarah syarikat kami adalah Krishnawani Manukaran, dan pengurus syarikat adalah saya, Yoh Tek Hwai, dan ketua unit pelabur adalah Syed Mazlan bin Syed Rashid, and ketua unit pembangunan adalah Kang Wei Kit. Setiausaha syarikat kami adalah Irdina Nur Safia binti Rosli, dan ketua unit pentadbiran dan kewangan adalah Muhammad Amiruddin. Hi everyone, my name is Kang Wei Kit, nomor matric 278014, and saya bekerja di Crunchy Crunch Chocolate Sendirian Berhad sebagai ketua pembangunan unit. Kita telah mengupayakan sebanyak 20 orang pekerja untuk membantu syarikat kita berjalan dengan lancar. Untuk memastikan operasi syarikat berjalan dengan lancar, kita telah menentukan dan mengenal pasti kemahiran pekerja masing-masing supaya potensi mereka dapat dilambangkan. Untuk pekerja yang memilih bekerja di syarikat kita, kita juga tidak akan mengecewakan mereka. Kita akan memberi sebanyak 1,200 sebulan sebagai gaji asas mereka. Sewaktu hari perayaan, kita akan mengalami kekurangan tenaga pekerja dan kita perlu mengubah pekerja sambilan untuk membantu kita mengenai masalah ini. Disebabkan mereka adalah pekerja sambilan dan tidak bekerja di sini lama, maka gaji akan mengikut jam, iaitu sejak RM4. Kerja hari seminggu bagi seseorang pekerja. Kita telah menetapkan 6 hari seminggu dan Ahad sebagai cuti umum. Ini disebabkan kita mengetahui rehat yang cukup amat diperlukan kepada seseorang untuk memotivasi bekerja berterusan. Rehat dan emosi mempunyai kaitan yang rapat. Kekurangan rehat boleh menyebabkan emosi terganggu dan tekanan. Sementara mengekalkan corak rehat yang sihat dapat membantu meningkatkan kesedaran emosi. Jika seseorang tidak berehat secukupnya, mungkin akan menyebabkan emosinya terganggu dan secara tidak langsung akan menjejaskan prestasi pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Mustafa. Nombor matrik saya 280209. Untuk waktu bekerja bagi pekerja-pekerja di kilang ini, mereka akan bekerja selama 6 hari, iaitu pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Dan pada hari Ahad mereka akan cuti. Pekerja-pekerja ini bekerja selama 8 jam dalam satu hari dan diberikan 1 jam untuk mereka berehat. Mereka bekerja mengikut shift yang diberikan
iaitu sama ada mengikut shift pagi, shift petang atau shift malam. Untuk shift pagi, mereka akan mula bekerja pada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Untuk shift petang pula, mereka akan mula bekerja pada pukul 1 petang hingga 10 malam. Dan untuk shift malam pula, mereka akan mula bekerja pada pukul 10 malam hingga 7 pagi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Rina Nur Safir binti Rosli, nombor matrik 269544. Seterusnya saya akan membentangkan susu atu kilang. Susu atu kilang merupakan kemudahan yang akan melancarkan proses pengeluaran kilang. Susu atu kilang juga meliputi setiap bahagian asas, iaitu bahagian tambahan perkhidmatan, pengeluaran, kemudahan peralatan gudang dan bahagian-bahagian lain yang mengikut perkiraan keluasan kilang. Bahagian kilang kami terbahagi kepada 4 bahagian. Untuk bahagian pertama adalah melibatkan bahagian pejabat pengurusan kilang dan bilik jawatan tertinggi dalam organisasi kilang seperti Ketua Pegawai Eksekutif, Pengurus Syarikat Setiausaha dan Ketua Unit. Bagi kaunter perkhidmatan pelanggan, juga terdapat ruang pameran dan meja pengawal keselamatan yang terletak di bahagian hadapan kilang. Hal ini kerana bahagian ini merupakan bahagian terpenting di dalam kilang bagi menjamin keselamatan dan kelancaran kilang. Bahagian yang kedua adalah bahagian penyimpanan stok bahan mentah, di mana tempat ini dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu bahagian menyimpan bahan mentah atau bahan basah yang melibatkan 4 buah kontainer sejuk beku untuk kegunaan menyimpan bahan mentah seperti coklat, susu, mentega, keju dan sebagainya. Bagi stor penyimpanan bahan kering, ia disusun di rak yang tinggi supaya lebih selamat dan terkawal. Antara bahan-bahan yang disimpan di sini seperti bijirin, tepung, biskut, serbuk coklat dan sebagainya. Terusnya adalah bahagian yang ketiga, iaitu bahagian yang terpenting di dalam kilang. Ia merupakan bahagian pemprosesan dan pengeluaran produk. Bahagian ini terletak berdekatan dengan bahagian kedua kerana untuk memudahkan penyediaan bahan mentah. Di bahagian ini, ia dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Hal ini kerana bahagian ini akan menyediakan 3 produk yang berbeza mengikut proses masing-masing. Antara mesin yang digunakan di sini seperti mesin pencair coklat, mesin extruder snake, mesin pengisar bijiring, mesin semi-auto continuous sealer, mesin pengisar dan mesin vacuum. Di sini kami telah meletakkan sebanyak 10 orang pekerja yang diletakkan di bahagian tertentu. Setelah semua produk siap diproses dan dibungkus, ia akan dihantar ke bahagian kawalan dan kualiti produk bagi memeriksa kualiti dan menetapkan tarikh luput bagi setiap produk. Semua produk yang dihasilkan akan diperiksa dan diteliti sebelum dipasarkan. Akhir sekali adalah bahagian yang keempat, iaitu bahagian stor. Bahagian ini untuk menyimpan stok yang telah siap apabila telah dibungkus. Di bahagian ini adalah bahagian bilik yang akan dikawal suhunya supaya produk dalam keadaan baik dan terjaga. Setiap staf akan memeriksa bilik ini pada setiap jam untuk mengetahui keadaan dan jumlah stok di dalam stor ini. Di bahagian ini juga terdapat tandas bilik rehat pekerja untuk makan dan rehat. Kilang juga dilengkapi dengan pantauan dari kamera litar tertutup dan pintu kecemasan serta pintu rintangan api bagi memudahkan pergerakan dan menghalang api sekiranya berlaku kebakaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syed Mazlan bin Syed Rashid, matrix number 272412. Hari ini saya akan menceritakan tentang carta ahli proses dalam pembuatan coklat. Secara amnya, coklat dihasilkan daripada likur koko dan lemak koko, gula dan susu. Proses menghasilkan coklat adalah rumit dan mengambil masa yang panjang. Coklat juga dihasilkan melalui 3 peringkat pemprosesan, iaitu pengadunan, penghalusan dan konching.
Proses konching ialah proses pengadunan likur coklat secara berterusan selama kira-kira 24 jam pada suhu 50 hingga ke 65 darjah Celsius. Likur coklat atau coklat tulen yang dihasilkan akan digunakan untuk membuat coklat sultan dan hasil coklat-coklat yang lain. Coklat memerlukan penyimpanan yang teratur dan sempurna. Jika coklat disimpan dalam suhu yang melebihi 25 darjah Celsius, ia akan cair dan rosak. Bagi syarikat kami, jumlah pengeluaran sehari ialah sebanyak 50 bungkus dan sebulan sebanyak 1,000 bungkus. Bagi memastikan produk yang dikeluarkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan, kami telah memastikan agar kos pengeluaran dikawal dengan baik agar tidak menjejaskan keuntungan syarikat. Selain itu juga, pengeluaran dilakukan dengan cukup cekap tanpa sembarang pembaziran. Yang ketiga ialah pengeluaran juga dilakukan dengan bijak untuk memastikan peningkatan produktiviti bagi syarikat kami. Selain daripada itu, kami juga memastikan proses pengeluaran berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.